Bab gambaran haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Daud meriwayatkan hadis ini daripada beberapa orang gurunya. Abdullah bin Muhammad An-Nufaili yang pertama, yang kedua Uthman bin Abi Syaibah, yang ketiga Hisham bin Ammar, dan yang keempat Sulaiman bin Abdul Rahman. Kedua-dua mereka ini, yaitu Hisham bin Ammar dan Sulaiman bin Abdul Rahman Ad-Dimashqiyan. Sebahagian daripada mereka yang tersebut itu menambahkan daripada yang lain suatu perkataan ataupun sesuatu haraf kah, yang ini berbeza sedikit sebanyak riwayat mereka itu, tapi dari segi maknanya lebih kurang sama. Mereka semua mengatakan Hatim bin Ismail meriwayatkan kepada kami, dan seterusnya sampai ke atas tu. Jadi riwayatnya di atas tu Ja'far bin Muhammad, yakni Ja'far As-Sadiq bin Muhammad, yakni Muhammad bin Ali Zainal Abidin. Muhammad itu Ja'far meriwayatkan daripada ayahnya, yakni Muhammad bin Ali Zainal Abidin, yang dikenali dengan Muhammad Al-Baqir. Dia kata kami masuk menemui Jabir bin Abdullah. Bila kami sampai kepadanya, dia bertanya tentang orang-orang yang datang itu, sehinggalah dia sampai kepadaku. Aku menceritakan saya adalah Muhammad bin Ali bin Husain. Dia pun menghulurkan tangannya ke kepalaku. Hulur ke kepala. Fanaza'a zirri al-a'la, dan dia buka kancing baju aku sebelah atas, dan buka juga kancing baju aku sebelah bawah. Kemudian dia letakkan tapak tangannya di antara dua susu, dua tetek saya di tengah dada. Saya pada ketika itu masih muda belia. Lalu dia berkata, selamat datang wahai anak saudaraku, tanyalah apa yang engkau mahu. Saya pun bertanya dia. Pada ketika itu dia buta, dan masuk waktu sembahyang, dia pun bangun dengan berselimut dengan satu sehelai selendang yang pendek, iaitu satu kain yang dimulaffaqan, yang dijahit atau dibuat ropo di bahagian tepinya. Bila setiap kali dia letak kain itu di atas bahunya, raja'a tarafaha ilaihi min sighariha, akan jatuh mana-mana sebelah daripada kain selendang itu akan jatuh daripada bahu. Alik ni ke akan jatuh. Pasal kerana pendeknya ataupun kecilnya kain itu. Dia bersembahyang dengan menjadi imam kepada kami, padahal kainnya yang besar, selimutnya ada tersangkut di penyangkut baju di sebelahnya. Dia tak pakai yang itu. Fakultu, saya pun tanya dia. Akhbirni an hajjati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepada saya tentang haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala biyadihi fa'aqada tis'an. Dia pun mengisyaratkan dengan tangannya sebagai mengisyaratkan kepada 9. Dia buat gitu. Itu si isyarat 9. Dia. Kemudian berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada selama 9 tahun, yakni di Madinah, dengan tidak mengerjakan haji. Kemudian diisytiharkan di kalangan orang ramai pada tahun yang ke-10 bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengerjakan haji, yakni pada tahun itu. Maka datanglah ke Madinah sekian ramai orang, semua mereka mahu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahu beramal
seperti amalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dan kami juga keluar bersamanya, sehingga apabila kami sampai ke Dzul Hulaifah, di situ Asma binti Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Dia menghantar orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya, baginda, apakah yang harus saya buat yang di dalam keadaan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata kepada utusan dia tu, kamu mandi, wastadfiri, dan kamu pakai kain yang dilumurkan dengan wangian di bahagian kemaluan itu. Wa ahrimi, dan berihramlah, pakailah ihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di masjid itu, di masjid di situ di Dzul Hulaifah, kemudian menaiki unta qaswanya, sehingga apabila untanya itu berada di Baidah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menaikinya dan unta itu berada di Baidah, Jabir berkata, saya melihat sejauh pandangan saya, di sebelah hadapan Nabi SAW ada yang berkenderaan, ada yang berjalan kaki. Di sebelah kanannya seperti itu juga, sebelah kirinya itu seperti itu juga, di sebelah belakangnya begitu juga. Yang ini dia tengok sejauh saujana mata memandang, orang saja balik depan Nabi. Sejauh mata dia memandang, apa orang saja balik depan. Tengok alik kanan pun lagu tu juga, alik kiri pun lagu tu juga, alik belakang pun lagu tu juga. Ada hak naik kenderaan, ada hak berjalan kaki, ramainya. Nak rayak ramai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan kami, dan Al-Quran turun kepadanya. Beliau tahu apa maksudnya, apa-apa yang diamalkannya kami amalkan, apa yang dibuat kami buatlah hari itu. Dia berihlal dengan menyebutkan tauhid, yaitu labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Itu maksud tauhid itu, yakni ucapan yang mengandungi ajaran tauhid, yang menyatakan akidah tauhid. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku sahut seruanmu ya Allah berkali-kali, sekali demi sekali. Aku sahut seruanmu, aku sahut seruanmu berkali-kali. Tiada sekutu bagimu, aku sahut seruanmu. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat itu adalah kepunyaanmu, kerajaan juga, yakni kepunyaanmu, la syarikalah, tiada sekutu bagimu dalam semua yang tersebut itu. Orang-orang berihlal dengan ihlal mereka, tetapi Nabi SAW tidak membantah apa-apa ihlal mereka. Cuma Rasulullah SAW sendiri tetap dengan talbiyahnya seperti tadi. Yani ada sahabat yang berihlal lagu lain bunyinya sikit, ada beza-beza sikit-sikit. Kata Jabir, kami tidak maksudkan, yani kami tidak berniat untuk melakukan kecuali, untuk mengerjakan kecuali haji. Kami tidak tahu umrah itu, kami tak tahu umrah itu. Sehingga apabila kami sampai ke bait, yani Baitullah bersama baginda, Nabi SAW beristilam rukun. Dia menyentuh rukun Hajarul Aswad itu, lalu berlari-lari anak sebanyak 3 keliling, dan berjalan biasa sebanyak 4 keliling. Kemudian tampil, kamu pergi ke maqam Ibrahim, lalu membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambillah daripada maqam Ibrahim ini, bermula daripada maqam Ibrahim ini sebagai tempat sembahyang. Jadikanlah tempat itu sebagai tempat permulaan bagi sembahyang. Faja'ala al-maqam bainahu wa bainal bait, dengan baginda berada di belakang bait, di belakang maqam itu, dengan meletakkan maqam itu di antaranya dan Baitullah. Maksudnya Nabi SAW pergi ke belakang maqam itu,
dalam keadaan maqam itu berada di antaranya dengan Kaabah. Dia semaya balik belakang. Qala, kata perawi, fakana abi, ayah saya berkata, qala Ibnu Nufail wa Uthman. Ibnu Nufail dan Uthman, Imam Abu Dawud ambil daripada beberapa orang, saya tidak mengetahuinya menyebutkan ini melainkan daripada Nabi SAW. Sulaiman pula berkata, saya tidak mengetahui melainkan dia berkata, kata Rasulullah SAW. Dia membaca di dalam 2 rakaat sembahyangnya itu qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian pulang ke Baitullah, balik pula ke Baitullah, lalu beristilam rukun. Istilam rukun yang menyentuh rukun Hajarul Aswad itu. Kemudian keluar pula daripada pintu masjid itu ke Safa. Apabila sudah hampir dengan Safa, Nabi SAW membaca, inna safa wal marwata min sya'airillah. Kita mulakan dengan tempat yang dimulakan oleh Allah, tempat yang Allah mulakan menyebutnya di dalam Al-Quran, yakni inna safa. Jadi kita start dengan Safa lah tu. Itulah makna ataupun takwilan yang Nabi faham. Kata Jabir tadi tu, ayat duduk turun, dia duduk ayat kita mulakan dengan Safa, dengan apa yang disebutkan dahulu oleh Allah. Baginda memulakan Safa dengan menaikinya, sehingga bila dia nampak Baitullah, dia bertakbir, kabbar Allah, dia berkata Allahu Akbar, wa wahadahu, wa qala, dia kata begini, la ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Itu yang diucapkannya bila dia duduk di atas bukit Safa tu, nampak Kaabah tu, dia kata begitulah. Wahadahu tu yakni mengucapkan ucapan yang ada di dalamnya perkataan wahdah. Itu maksud wahadahu, yakni dengan maksud mengesakan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan melainkan Allah sahaja. Allah satu, yang satu, tiada sekutu baginya kerajaan yang sebenar ataupun semua kuasa. Walahul hamd, baginya segala pujian. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan melainkan Allah sahaja atau semata-mata. Dia telah menunaikan janjinya, telah menolong hambanya dan mengalahkan golongan-golongan yang bersatu untuk menentang Nabi SAW sendirian. Sahaja, dia sahaja yang mengalahkan. Jadi wahdahu juga. Thumma da'a baina dhalik, kemudian Nabi SAW berdoa pula antara, dia kata tadi tu ada doa. Wa qala mithla hadha 3 marrat, dan dikatanya 3 kali serupa tu. Thumma nazala ila al-marwah, kemudian turun ke Marwah, hatta idza sabbat qadamahu, sehingga apabila Nabi SAW berada pada cerun, menurun jalan tu, menurun, insabbat qadamahu tu mana menurun, ramala fi batnil wadi, dia berlari-lari anak di perut lembah itu. Bila Allah turun itu dia hunggar sikit, sehingga apabila dia naik pula masya, dia berjalan biasa saja sehingga sampai kepada Marwah. Lalu dilakukannya di Marwah itu seperti yang dilakukannya di atas bukit Safa juga. Hatta idza kana akhirut tawaf ala al-Marwah, sehingga akhir tawafnya, maksud akhir sa'inya ialah di atas bukit Marwah. Hatta idza kana akhirut tawaf, kana di sini ialah kana tammah, kana tammah. Jadi akhiru tu jadi naib fa'il kepadanya. Qala inni,
Bila sampai situ habis dah sa'i itu atas Bukit Marwah tu, dia pun kata, sesungguhnya kalaulah saya terlebih dahulu mengetahui sesuatu perkara seperti mana saya telah mengetahui apa yang telah berlalu, sekiranya saya tahu benda akan datang, law istaqbaltu min amrin, sekiranya saya tahu sesuatu perkara yang akan berlaku pada masa akan datang, mastadbartu, seperti mana saya tahu perkara yang telah berlaku, yang telah lepas, lam asuq al hadiyah, tentu saya tidak bawa binatang kurban ini bersama, dan tentu saya jadikannya umrah. Ni kerja hak duduk buat-buat tadi tu sebagai umrah. Tapi tidak begitu. Yang ni segala perintah suruh ubah gitu gini tu bila-bila duduk buat tu, tengah-tengah jalan tu. Tidak daripada awal lagi start nak buat tu, daripada awal lagi tahu dah nak buat mana-mana. Mula-mulanya niat nak buat haji, lepas pada tu perubahan berlaku tu, iaitu fasahkan haji kepada umrah, tukarkan haji kepada umrah. Faman kana minkum, sesiapa di antara kamu yang tiada bersamanya binatang kurban, dia hendaklah membuka ihramnya dan menjadikan kerja-kerja yang dilakukannya sebelum itu umrah sebagai kerja umrahnya. Maka sekalian orang buka ihramnya dan mereka mencukur, menggunting rambut, qassaru, menggunting rambut masing-masing, kecuali Nabi SAW dan orang-orang yang ada bersamanya binatang kurban. Ketika itu Suraqah bin Ju'shum bangun bertanya, wahai Rasulullah, adakah untuk tahun ini sahaja, untuk tahun kita ini sahaja macam ni amlil abad, atau untuk selama-lamanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentashbikkan jari jemarinya. Tashbik ni memasukkan jarinya sebelah ni ke dalam jari sebelah. Itu tashbik. Itu tashbik. Ke dalam tangan hak lagi, jari-jari tangan hak lagi. Kemudian berkata, dia kata dia buat gitu tu isyarat kepada umrah telah masuk ke dalam haji. Begini, umrah telah masuk ke dalam haji. Begini. 2 kali. Tidak, bahkan untuk selama-lamanya. Dia jawab Suraqah tadi, untuk selama-lamanya. Yang ni tidak, yang ni bukan untuk tahun ini sahaja, bahkan untuk selama-lamanya. Perawi berkata, yang ni Jabir, Ali radhiyallahu anhu datang dari Yaman membawa unta-unta yang akan dikurbankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni unta-unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dapati Fatimah termasuk antara orang yang telah membuka ihramnya, dan dia telah memakai kain yang bercelup, kain yang dicelup dengan celupan warna, waqtahalat, dan dia telah bercelap. Ali pun membantah perbuatannya itu, dan dia bertanya, siapa yang suruh kau buat begini? Fatimah berkata, ayah saya sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata perawi, fakana Ali yaqulu bil Iraq. Ali semasa di Iraq berkata, saya pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muharrishan ala Fatimah, dengan membawa ucapan yang mungkin menimbulkan kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah berhubung dengan perkara yang telah dilakukannya, di samping mahu bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang telah saya sebutkan tentangnya tadi. Saya pun ceritakan kepadanya bahawa saya telah menegur Fatimah atas perbuatannya itu. Dia kata,
ayah saya menyuruh saya buat begini. Nabi SAW pun berkata, sadaqat, sadaqat, benar katanya, benar katanya. Apa yang kamu sebutkan pada ketika engkau memfardukan haji, ketika engkau nak buat haji itu, mula nak buat haji itu, kamu kata macam mana, kamu niat macam mana? Qala, kata Ali, saya kata, Allahumma inni uhillu, ya Allah, sesungguhnya saya berihlal mengikut ihlal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya niat saya ni nak buat haji ni serupa dengan hak Rasulullah buat. Rasulullah buat lagu mana? Kira lagu tu lah. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, saya ada binatang kurban ini. Jadi kalau kamu nak ikut serupa saya, kamu tidak boleh buka ihram lah, kamu tidak boleh halal, tidak boleh bertahallul, ataupun tidak boleh buka ihram lah maksud. Qala, kata perawi, jumlah binatang kurban yang dibawakan oleh Ali daripada Yaman dan yang dibawa oleh Nabi SAW dari Madinah 100 ekor semuanya. 100 ekor semuanya unta tu. Semua orang, yakni hak mana-mana tidak bawa binatang kurban bersama tu, buka ihram dan mereka menggunting rambut kecuali Nabi SAW dan orang-orang yang ada binatang kurban bersamanya. Qala, kata perawi, yakni Jabir, bila tiba hari tarwiyah, falamma kana yaumut tarwiyah, di sini pun kana tamah, bukan kana naqisah, kana tamah juga dia. Bila tiba, sebab tu kita terjemah gitu, bila tiba hari tarwiyah, yakni hari yang ke-8, wa wajjahu ila Mina, wajjaha di sini taf'il bermakna tafa'ul. Taf'il, wajjaha yuwajjihu tawjihan, dengan makna tawajjah. Sebab kalau makna wajjahu lagu lain, di sini dengan wajjahu dengan makna tawajjahu. Itu kita akan bincang kemudian lah. Cuma sepintas lalu mereka pun pergi ke Mina dengan berihlal untuk mengerjakan haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kenderaannya, lalu selepas itu baginda bersembahyang di Mina zuhur dan asar, maghrib dan isya dan subuh. Tidak lama selepas itu sehingga duduk di situ sehingga terbit matahari. Rasulullah SAW memerintahkan supaya dipasang kemah, dipasang kubah, maksudnya kemah, kemahnya daripada bulu, kemah daripada bulu. Faduribat, maka dipasanglah kemah Nabi itu di Namirah. Rasulullah SAW pun berjalan. Selepas itu orang-orang Quraisy tidak ragu bahawa Rasulullah SAW akan berhenti, akan berwukuf di Masy'aril Haram, yaitu di Muzdalifah, seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy semasa jahiliyah. Tetapi Rasulullah SAW melepasinya, melintasinya, pergi ke depan lagi. Ajaza dengan makna tajawasa di sini. Rasulullah SAW melepasinya sehinggalah sampai ke Arafah. Jadi tidak berhenti setakat Muzdalifah, tapi pergi terus melintasi Muzdalifah tu sampai ke Arafah. Dia mendapati kemahnya telah dipasang untuknya di Namirah. Disitulah beliau berhenti, sehingga apabila matahari tergelincir, Nabi SAW memerintahkan supaya dibawa qaswa, untanya. Faruhilat lahu, maka dibawalah untanya itu kepadanya. Nabi SAW pun naik untanya, sehingga apabila sampai ke batnil wadi, sehingga apabila sampai ke tengah bahagian itu, ke tengah kawasan ataupun bahagian tanah Arafah tu, itu maksud batnil wadi. Beliau pun berucap di hadapan orang ramai. Antara ucapannya ialah, sesungguhnya darah-darah kamu,
harta benda kamu haram kepadamu, yakni darah-darah sebahagian daripada kamu adalah haram kepada kamu. Darah kamu sesama Islam, maksudnya begitulah. Sesungguhnya darah-darah kamu, harta benda kamu itu ada darah-darah dan harta benda sesama kamu Islam, itu haram kepadamu, seperti haramnya hari kamu ini, di bulan kamu ini, di negeri kamu ini. Maksud itu kita ambil kira lafaz asal dia adalah kamu tu kalau nak kira, kalau bahasa kita orang tak kecek lagu tu, di bulan ini, di tempat ini, di hari ini, gitu. Jangan kalau bahasa kita, bukan hari kamu ini, tapi bahasa dia kita ambil kira lah. Ketahuilah, sesungguhnya segala sesuatu daripada urusan jahiliyah telah berada di bawah kedua tapak kakiku ini. Darah-jarah semasa jahiliyah dihapuskan, dihapuskan, yang ini terletak di bawah tapak kakiku juga. Baiklah, darah yang mula-mula saya hapuskan, saya abaikan, ialah darah kita, iaitu darah, kata Uthman, yang ini salah seorang perawi itu, iaitu darah Ibni Rabi'ah. Sulaiman pula berkata, iaitu perawi yang lain, sebab Imam Abu Dawud ambil daripada 4 orang tu guru. Sulaiman pula berkata, darah Rabi'ah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Hak inilah hak mula-mula sekali kita hapuskan, buat kes. Maksudnya kalau kita lari buat kes. Kana mustardi'an, dia ni Rabi'ah atau Ibnu Rabi'ah ni, pada ketika itu, pada ketika cerita dia, kes dia tu berlaku, sedang menyusu di kalangan Bani Sa'ad. Dia dibunuh oleh kabilah Hudzail. Jadi puak-puak dia kira nak menuntut bela lah. Nabi SAW kata, bawa, berhenti, sekat tu, hapus. Riba di zaman jahiliyah dihapuskan, dihentikan. Sekat tu, riba yang mula-mula saya hapuskan ialah riba kalangan kita juga, iaitu riba Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya ia terhapus, diabaikan semuanya. Bertakwalah kamu kepada Allah, berhubung dengan orang-orang perempuan, berhubung dengan isteri-isteri kamu. Orang-orang perempuan di sini maksudnya orang-orang perempuan, yakni isteri-isteri kamu. Orang-orang perempuan di sini maksudnya isteri-isteri kamu. Kerana sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan amanah daripada Allah, dan kamu menghalalkan faraj mereka dengan kalimah Allah. Sesungguhnya hak kamu ke atas mereka ialah mereka tidak membiarkan sesiapa pun yang kamu tidak senangi memijak tilam-tilam kamu. Jika mereka lakukan, yakni jika mereka lakukan juga, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederakan. Mereka pula kamu pula bertanggungjawab terhadap mereka dalam memberi makan, pakai dengan cara yang baik, dengan cara yang lumrah, yang pada masa itu. Sesungguhnya aku tinggalkan di kalangan kamu sesuatu yang mana kamu sekali-kali tidak akan sesat selepasnya, yakni selepas berpegang teguh dengannya. Jika kamu berpegang teguh dengannya, yaitu kitab Allah, kamu bertanggungjawab terhadap saya. Apa nanti akan kamu katakan? Mereka kata, kami bersaksi sesungguhnya engkau telah menyampaikan, telah menunaikan, dan telah nasahta, telah melaksanakan amanah itu dengan penuh kejujuran, dengan penuh keikhlasan. Thumma qala bi usbu'ihi,
atau bi asba'ihi, boleh berlaku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengisyaratkan dengan tangan sababah, tangan jari telunjuk dia, isyarat ke langit sambil mengangkatnya ke langit. Wa yankutuha ilan nas. Lepas pada tu dia menurunkan tangan dia tu, tunjuk kepada orang. Tunjuk kepada orang sambil berkata, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, engkau jadi saksilah. Ya Allah, engkau jadi saksilah. Ya Allah, engkau jadi saksilah. Kemudian Bilal melaungkan azan, kemudian beriqamat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang zuhur, kemudian Bilal beriqamat pula. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang asar pula. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersembahyang apa-apa di antara dua sembahyang itu. Yang ini tak ada sembahyang sunat, apa tak ada. Kemudian Nabi SAW menaiki unta qaswa'nya sehinggalah sampai ke mauqif, yakni ke tempat wukuf, iaitu di Arafah. Nabi SAW mendudukkan, ja'ala batna naqatihi, meletakkan perut untanya, yakni menghentikannya dekat kawasan berbatu besar, kawasan-kawasan yang banyak batu besar, di mana beliau di mana hablul musyad, dalam keadaan dia turun situ, berhenti di situ, unta dia tu kira-kiranya hablul musyad, nama tempat, berada di hadapannya. Begitu. Bukan hablul musyad tu duduk di belakang dia, betul. Berhenti unta tu, hablul musyad duduk di bahagian hadapannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat. Teruslah baginda berhenti di situ sehingga terbenam matahari dan hilang kuningnya sedikit apabila telah lenyap kurs bulatan matahari itu. Kurs itu lingkaran matahari itu. Bila sudah terbenam itu, kuning dia tu hilang sikit. Ardafa Usama khalfahu. Ketika itu Nabi SAW pun memboncengkan Usama di belakangnya. Jadi bergendong dengan Usama. Usama duduk di belakangnya. Rasulullah SAW pun berangkat bertolak daripada itu. Wa qad shanaqa lil qaswa az-zimam. Dan Nabi SAW menarik tali kekang, tali unta dia tu, unta qaswa dia tu, sehingga kepalanya benar-benar mengenai maurika rahlihi, tempat letak, tempat merehatkan kaki, di bahagian hadapan pelana unta. Mana dia tarik tali itu, unta dia tu jadi pusing, pusing muka tu, betul-betul kena tempat letak kaki. Jadi dia ada dua tempat letak kaki tu. Kalau naik unta, ni tempat duduk dia, tempat letak kuda tu sah. Kalau dia penat, dia ada bahagian depan tu tempat letak, di situ dia buat macam bantal gitu, nak wilayah lengah, belunjur gitu, boleh belunjur gitu. Bukan duduk kaki sepuluh kuda tu tak. Satunya hot tu. Yang keduanya, itu yang dikatakan maurik rahlihi. Maurik itu tempat letak kaki yang dia dilapik dengan bantal lah. Boleh belunjur situ. Jadi ke depan sikit lah. Jadi muka ataupun mulut unta dia tu, bila dia tarik tu sampai kena bahagian tu. Nabi SAW dengan tangan kanannya sambil berkata, As-sakinah ayyuhan nas, As-sakinah ayyuhan nas. Bertenang wahai manusia, bertenang wahai manusia. Begitulah dia kata. Setiap kali Nabi SAW naik ke tanah yang agak tinggi, arkhalaha qalilan, Nabi SAW tidak menarik, Nabi SAW melepaskan tali unta dia tu sikit, mengendurkannya. Jadi tidak tarik banyak. Kalau tarik tu nak suruh laju, nak suruh hungar, tak. Ini dia melepaskan, mengendurkannya. Yang ni biar unta dia tu naik dengan tenang lah, tidak dengan berlari.
hatta tas'ada, sehingga unta dia tu naik ke tempat tinggi. Hinggalah begitulah keadaannya hingga sampai ke Muzdalifah. Di situ Nabi SAW menjamakkan sembahyang maghrib dan isyaknya dengan satu azan dan dua iqamah. Satu azan, dua iqamah. Jadi maghrib, sebelum maghrib tu azan, lepas tu iqamah, lepas tu sembahyang maghrib. Sudah sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sebelum sembahyang isyak tu iqamah. Itu maksud satu azan, dua iqamah. Kata Uthman, ini perawi, Nabi SAW tidak bertasbih. Maksud bertasbih sini bukan tasbih subhanallah tu dah, sembahyang. Nabi SAW tidak bersembahyang sunat. Apa-apa sembahyang sunat di antara dua sembahyang itu. Kemudian mereka bersepakat, yang di perawi beberapa orang tadi bersepakat. Hak tadi beza sikit. Dia sebutlah ni beza orang dikata gitu. Hak selepas tu sepakat pula, serupa belaka kata lagu ni. Gapo dia? Hak sepakat. Kemudian Rasulullah SAW berbaring di Muzdalifah itulah baring sehinggalah terbit fajar. Nabi SAW bersembahyang fajar bila telah jelas masuk waktu subuh. Sulaiman berkata, ni perawi ni tak serupa, dengan satu azan dan satu iqamah. Dengan satu azan dan satu iqamah, yang ini sembahyang subuh. Thumma tafaqu, kemudian mereka bersepakat, yakni beberapa orang perawi tadi, 4 orang tadi. Hak saat ni Sulaiman saja kata gitu. Hak lepas ni semua sepakat. Kemudian Nabi SAW naik unta qaswa'nya sehingga sampai ke Al-Mash'aril Haram. Nabi SAW naik, mana tempat tu agak tinggi, dia naik ke tempat itu. Qala Uthman wa Sulaiman. Ini dua orang perawi ni kata yang ini berbeza daripada hak lain. Di situ Nabi SAW menghadap kiblat, lalu memuji-muji Allah, bertakbir, bertahlil, wa halalahu, bertahlil. Zada Uthman menambahkan, salah seorang perawi dia, wa wahadahu, yakni dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yakni kata la ilaha illallah wahdah. Kata begitu. Hak ni Uthman saja kata. Teruslah Nabi SAW berada di situ sehingga betul-betul telah cerah tanah. Orang kata, orang Kelantan kata telah cerah tanah. Lepas subuh tu nampak cerah dah, tak terbit lagi matahari. Tapi nak habis dah lah subuh kira-kira, sehingga benar-benar sudah cerah tanah. Kemudian Rasulullah SAW berangkat pergi sebelum terbit matahari. Pada ketika itu beliau memboncengkan Fadl bin Abbas pula. Anak gendong dia nya Fadl bin Abbas pula. Tadi Usamah, ni Fadl bin Abbas. Fadl adalah seorang lelaki yang cantik rambutnya cantik, putih orangnya, wasiman, kacak, comel lah, kacak. Okay. Bila Rasulullah SAW berangkat, lalulah perempuan-perempuan di atas unta masing-masing, berlari dengan unta masing-masing. Lalulah orang-orang perempuan dengan unta-unta mereka masing-masing berlari lalu dekat Nabi SAW. Az-zu'un jamak kepada za'inah, yakni perempuan-perempuan yang duduk di atas unta di dalam segeduk masing-masing. Segeduk, yang berada di dalam segeduk tu orang panggil za'inah. Segeduk tu atas belakang unta tu ada macam rumah kecil itu. Itu segeduk. Perempuan yang duduk di atas itu orang panggil za'inah, jamaknya zu'un. Perempuan-perempuan yang berada di atas segeduk masing-masing, unta masing-masing, unta mereka berlari-lari dekat Nabi. Fadl memandang mereka, tengok. Fadl tengok perempuan itu. Rasulullah SAW pun meletakkan tangannya di atas muka Fadl. Katakanlah dia tengok dia, orang-orang perempuan duduk lalu tu, dia tengok muka orang muda. Nabi SAW letak atas muka dia terpusing, tolak tolak. Fadl pun mengalihkan mukanya ke sebelah lain. Rasulullah SAW memalingkan hawala yadahu ila syiqqil akhar, pusing tangan dia ke sebelah lagi. Fadl pun turutlah
Nabi SAW bila dia pusing kot ni, Ali ni pun ada juga orang perempuan. Jadi masing-masing waktu tengok ni tengok ni, Nabi pusing pula kot. Jadi Fadl tu turut tangan Nabi lah, dah suruh pusing kot, dia pusing lah. Sehinggalah sampai ke Muhassir, nama tempat. Di situ Nabi SAW menggerakkan untanya sedikit, mana gerak laju sikit. Kemudian dia mengambil jalan tengah yang mengeluarkan engkau kepada Jamrah Kubra. Pada masa tu kalau daripada situ masuk ke jalan tu akan membawa kita pergi kepada Jamrah Kubra. Sehinggalah Nabi SAW sampai ke Jamrah yang terletak dekat dengan pokok, ada pokok pada masa tu. Di situ Nabi SAW melontar dengan 7 biji anak batu. Beliau bertakbir bersama-sama dengan melontar setiap biji anak batu itu. Anak batu itu besarnya serupa dengan anak batu untuk khadf. Khadf ini untuk bidah. Zaman dulu dia tidak bidah, dia letak jari ni, dia buat gitu, cara nak panggil orang, nak menarik perhatian orang, nak suruh orang paling. Dia jetik gitu. Anak batu tu lebih kurang besar kacang putih kita kata, kacang putih. Anak batu bersatulah paikung Jamrah ni 7 biji. Nabi SAW melontar itu dari batnil wadi, yang ini bahagian rendah di tempat itu, bukan daripada bahagian atas, daripada rendah. Kemudian pergi pula Nabi SAW ke tempat penyembelihan. Nabi SAW menyembelih dengan tangannya 63 ekor unta. 63 pas ekor 63 sembelih dengan tangannya sendiri. Dan dia suruh Ali radhiyallahu anhu sembelih hak baki lagi, hak selepas tu 100 ekor tu, daripada 100 ekor tu hak baki lagi dia tinggal, biar Ali buat. Wa asyrakahu fi hadih, dan Nabi SAW menjadikan Ali itu sebagai kongsinya pada binatang kurban tadi. Kemudian menyuruh supaya diambil seketul daripada daging setiap unta yang disembelih itu, lalu dimasukkan ke dalam periuk besar dan dimasakkan. Ambil setiap ekor unta tu, ambil seketul, bubuh dalam. Bila masak, mereka pun makan dagingnya. Kedua-dua mereka makan daging dan minum hirup kuah dia tu, marak, hirup kuah dia tu, kata Sulaiman. Kemudian Nabi SAW naik unta dia, kemudian dia menuju ataupun pergi berangkat ke Baitullah, lalu bersembahyang zuhur di Mekah. Kemudian pergi kepada Bani Abdul Muttalib yang sedang yang sedang mengambil air Zam-Zam, ambil air Zam-Zam daripada telaga itulah bagi minum kepada orang. Nabi SAW pun kata, tarik tali itu, wahai Bani Abdul Muttalib, kalaulah tidak kerana orang akan mengalahkan kamu, orang akan menyisihkan kamu daripada tugas kamu memberi minum air ini, nescaya aku juga akan menarik tali ataupun timba air daripada dalam telaga Zam-Zam itu. Dia maksudnya, dia kata kalau tidak sabit, aku takut orang akan berebut pakat nak cebok air ni dengan timba ni. Sebab kalau Nabi ambil sendiri, cebok sendiri, orang pakat turut lah. Bila pakat turut, jadi orang yang bertugas sebenarnya jadi tersisih. Jadi waktu itulah, jadi aku tidak tarik sendiri tu, tidak waktu biar air sendiri tu. Tak apalah, kamu tarik lah, kata dia. Kamu buat naik air tu. Zaman itu dengan tali lah. Mereka pun bagi minum 1 baldi kepada Nabi SAW. Bagi 1 baldi kepada Nabi, Nabi pun minumlah sedikit daripadanya, minum sedikit daripada air. Itulah habislah hadisnya yang panjang.
Ini pun tidak panjang lagi. Hak panjang lagi duduk dalam Muslim. Riwayat ni juga hak lebih panjang lagi duduk dalam Muslim. Hak ni ada setengah-setengah tu buat lagi. Tak apalah. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Maslamah, dia riwayat sikit-sikit je, iaitu Nabi SAW bersembahyang zuhur dan asar dengan satu azan sahaja di Arafah. Nabi SAW tidak bersembahyang apa-apa yang lain di antara dua sembahyang tadi, apa-apa sembahyang yang lain di antara dua sembahyang itu, dan dengan dua iqamah. Beliau bersembahyang maghrib dan isya di jam'in. Jam'in itu maksudnya Muzdalifah, dengan satu azan dan dua iqamat. Beliau tidak mengerjakan apa-apa sembahyang di antara dua sembahyang itu. Abu Dawud berkata, hadis ini Hatim bin Ismail telah menyebutkan sanadnya yang lengkap dalam hadisnya yang panjang tadi. Muhammad bin Ali Al-Ju'fi serupa sanadnya dengan Hatim bin Ismail, serupa sanadnya dalam meriwayatkan daripada Ja'far, daripada ayahnya, daripada Jabir. Cuma ia tidak serupa, iaitu dia berkata Nabi SAW bersembahyang maghrib dan atamah. Tadi dia sebut isyak, ni atamah, maksudnya sembahyang isyak juga, dengan satu azan dan satu iqamah. Tadi dua iqamah, itu saja yang berbeza. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ja'far, daripada ayah dia, daripada Jabir, katanya, kemudian Nabi SAW yang bersabda, saya telah menyembelih unta di sini. Padahal Mina ini semuanya, semua kawasan Mina ni semuanya tempat sembelih belaka. Saya sembelih sini. Tempat sembelihnya semua Mina, semua kawasan Mina. Dan Nabi SAW wukuf, berhenti di Arafah. Dia pun kata, saya berhenti di sini. Arafah ni semua sekali adalah tempat wukuf. Jangan kata tempat saya duduk di saja, tempat wukuf. Jangan. Cuma saya betul lah duduk sini. Tak apalah, tempat lain semua ni tempat wukuf belaka. Lepas pada tu Nabi SAW berhenti pula di Muzdalifah, dan dia kata, saya berhenti di sini. Muzdalifah ni semua sekali adalah tempat berhenti, boleh belaka, sah belaka mana-mana, itu maksudnya. Lepas tu riwayat lagi daripada Ja'far dengan sanad tadi juga, cuma ada tambahan, fanharu fi rihalikum, oleh itu kamu sembelihlah binatang kurban kamu di tempat-tempat kamu menginap masing-masing. Tak payah mari tuju tempat aku sembelih ni. Sebab kamu duduk di situ tempat boleh sembelih belaka tu, di Mina tu sembelihlah, ikutlah. Dia kemah dia duduk mana, hak dekat dengan tempat dia, sembelih situlah. Lepas tu riwayat lagi daripada Ja'far juga, daripada ayah dia, daripada Jabir. Dia pun sebut hadis tadi, cuma memasukkan kata-kata ni, hak ni sebagai kata-katanya di dalam hadis, iaitu wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dia kata iaitu Nabi SAW baca dalam 2 rakaat sembahyang dia tu, baca tauhid, maksudnya surah tauhid, iaitu surah Ikhlas, qul huwallahu ahad, dan qul ya ayyuhal kafirun. Jadi sesoalannya berdasarkan riwayat ini baca qul huwallahu dulu, qul ya tu rakaat yang kedua. Tidak begitu. Cuma ini hataf li mutlaqil jam'i. Hak sebenarnya qul ya dulu dalam rakaat yang pertama, dalam rakaat yang kedua tu qul huwallahu ahad. Jadi sebut sini tauhid dulu, tidak bermakna hak ni baca dulu. Dan di dalamnya dia kata, Ali radhiyallahu anhu ketika di Kufah, kata ayah saya, perkataan ini tidak disebut oleh Jabir, iaitu saya pun pergi berkata sesuatu yang boleh menimbulkan kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Dan dia sebut kisah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi hak ni tidak disebut oleh Jabir. Itu bezanya. Tapi dalam hak tadi macam Jabir kata. Tak apalah, kita tengok dulu. Jadi hak ni
Oi, masa pun tak ada. Daripada terjemuh je malam ni. Kena balik semula lah untuk bincang ni. Bincang babu sifati hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik ke situ semula, iaitu gambaran haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rekah ceritanya, hadis yang paling lengkap berhubung dengan ibadat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hadis riwayat Jabir. Ini riwayat Jabir. Sebab tu ulama-ulama kalau nak menggambarkan dalam kitab-kitab hadis, dalam nak menggambarkan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mengutamakan hadis Jabir. Dan hadis Jabir itu walaupun hak ni panjang dah, sebut sanilah, tapi kena tengok juga lain-lain di tempat-tempat lain. Ada lagi yang lebih panjang daripada hak ni, bahkan lebih sahih lagi daripada hak ni, iaitu di dalam Sahih Muslim. Walau bagaimanapun, semua ni boleh dipakai belaka lah, boleh diterima belaka. Nampaknya kita kena sekata yang mana ni tak ada dah. Sambung minggu depan insya-Allah. Huraian tu minggu depan. Wallahu a'lam.